Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Khabar semua, Masya Allah, Alhamdulillah. Jam sekarang sudah pun menunjukkan 10.05 dan Alhamdulillah kita sekarang ada 12 orang. InsyaAllah dan akan datang lagi orang lain, InsyaAllah. Maka dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim kita buka majlis kita hari ini. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Allah telah mengumpulkan semua orang hari ini dalam satu majlis yang mulia, insyaAllah, yang diberkati, yang mana majlis-majlis ilmu sebegini ada malaikat-malaikat yang berkumpul untuk menaunginya dan akan mendoakan untuk sesiapa sahaja yang mendatang untuk menghadiri majlis ilmu ini kan. Maka dengan itu semoga kita semua diberikan manfaatnya sebanyak-banyaknya di atas kehadiran kita, di atas usaha kita untuk hadir bersama, di atas usaha kita dalam nak berubah, dalam nak berhijrah ke arah yang lebih baik. Kerana sesungguhnya walaupun dalam hadis ada kata, Nabi ada kata la hijrata badal fatu, tak ada hijrah lagi selepas Fathul Mekah, Nabi kata. Tapi walau bagaimanapun Nabi kata walakin jihadun wa niyatun wa idza stunfirtum fanfiru. Nabi kata kecuali dengan jihad dan niat kamu, maka jika kamu berniat untuk hijrah ke arah lebih baik, maka Nabi kata tidak apa. Maka oleh itu sungguh beruntung mereka yang cuba berubah untuk menjadi lebih baik, kerana orang-orang itu telah pun cuba untuk mensucikan dirinya. Maka insya-Allah Allah akan mengkurniakan syurga buat kita semua di atas usaha kita ini. Maka Alhamdulillah tanpa menengahkan masa, hari ini kita akan membentangkan surah Al-Fatihah oleh yang akan dibentangkan oleh Dai Muda Yadim Hifzi Zaim bin Zamri, iaitu pemenang anugerah Dai Muda Antarabangsa. Beliau akan menceritakan okey, ada orang lagi. Beliau akan menceritakan bagaimana surah Al-Fatihah ni, beliau akan mengupas surah Al-Fatihah ni macam mana. Surah Al-Fatihah kita baca setiap hari, 7 hari sekali. Kalau 7 kali 7, 7 hari sekali. Betul lah, setiap hari baca kan? 7 hari. Setiap hari dah 7 hari tu 5 kali sehari kan. 5 kali sehari dalam masa 7 hari tu. So kalau 7 kali 5 dalam 35 kali yang kita baca. Sekurang-kurangnya kalau kita tidak masuk lagi dengan solat sunat kita, dengan solat malam kita, dengan solat duha kita, dengan segala solat kita dan solat hajatnya, solat taubatnya, Masya Allah betapa banyaknya kita baca surah Al-Fatihah. Tapi adakah kita betul-betul faham? Maka insyaAllah kita akan minta bantuan Hifzi Zaim bin Zamri untuk lebih menerangkanlah apa itu sebenarnya, apakah yang di sebalik surah Al-Fatihah ini. Maka tanpa meninggalkan masa lagi, anak ingin menjemput tuan ke Ustaz Syekh lah, Syekh Zaim, dengan panggilan yang lebih beliau selesa. Dipersilakan, tafadhal mashkura. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semua boleh jawab kat tepi kot. Okey. Harapnya semua dalam yang keadaan yang baik-baik saja. Minta maaf banyak-banyak. Awalnya kalau korang tengok dekat poster tu start jam pukul 9 kan. Tapi tiba-tiba beralih jam 10 pula. Minta maaf itu atas ada tak sedar ada program punya tadi yang berakhir jam 10 dan akhirnya terpaksa ditangguhkan sesi kita ni pada jam 10 malam. Ala kulli hal, alhamdulillah, terima kasih banyak kepada yang masih berada dan sudi untuk bersama dalam sesi perkongsian dalam grup Telegram dan komuniti hijrah kita. Terima kasih juga kepada saudara Ali selaku pengurusi majlis sebentar tadi. Hari ini perkongsian dia cukup mudah, cukup ringkas sebab sekarang dah jam 10 kan. Rasanya semua orang pun expect jam 9 bertenaga lagi kan. Tapi semua orang okey ke kalau kita dapat tengok sedikit lagi jam 10 ni dengan perkongsian ilmu, semua okey lagi ke? Bagi respon kat ruangan chat, bagi respon yang di IG pun ada juga sebenarnya kan. Alright, thank you Akmal atas respon. Boleh bang. Okay. Dan harapnya semua yang lain pun okey lah, insya-Allah.
Pembincangan kita hari ni, tadabbur suratul Fatihah. Kalau kita nak lalu satu persatu ayatnya, memang dia akan makan masa yang agak lama lah kan. Tapi mungkin apa yang saya boleh buat ialah apa sebenarnya jis daripada suratul Fatihah dan kenapa dia sangat penting seperti mana yang saudara disebutkan tadi, iaitu dia membaca, dia jadi satu surah yang wajib kita baca kan. So cuba bayangkan macam ni lah guys. Dalam Quran, bukan dalam Quran lah, dalam solat kan. Dalam solat dia menjadi satu kewajipan untuk kita baca suratul Fatihah. Betul. Siapa yang tak baca surah Fatihah, apa berlaku guys? Apa berlaku kalau seorang tak baca surah Al-Fatihah? Tiba-tiba bagi pop quiz juga malam-malam pukul 10. Okay lah, kita interaksi dengan ni lah, apa, pengurusi majlis. Ya, kita batal kan. Tapi kalau kita tak baca surah-surah lain, kita tak baca surah-surah lain dalam solat, adakah solat kita masih kira sah guys? Still kira sah. Itu dari solatnya lah kan. Nak katanya bagaimana pentingnya dari sudut fiqh dalam solat itu, kepentingan dalam membaca suratul Fatihah ni Allah tak bagi chance untuk seorang tu terlepas daripada membaca suratul Fatihah. Wajib bagi setiap seorang baca Fatihah. Dan wajib ni bukan dari wajib yang dari sudut fiqhnya kan. Mesti ada hikmahnya. Itu yang kita nak tengok tu. Mesti ada sebabnya kenapa suratul Fatihah ini menjadi satu kewajipan untuk kita baca kan. Sehingga kan Allah dalam solat Allah gugurkan lah, bukan Allah lah, Nabi SAW, para ulama fiqh kita dalam mazhab Syafi'i menggugurkan kewajipan baca surah-surah lain dan mewajibkan kita baca suratul Fatihah. Itu dari sudut solat. Kalau kita tengok satu ayat Quran daripada surah Al-Hijr, semua orang ada Quran ke sekarang? Semua orang ada Quran? Kalau siapa yang ada Quran bersama, cuba lihat pada surah Al-Hijr, itu ayat yang ke-15. Surah yang ke-15, ayat yang ke-87. Alright? Surah yang ke-15, ayat yang ke-87. Orang dah tengok ke ayat tu? Muka surat 262. Muka surat 262. Daripada suratul Hijr, ayat yang ke berapa guys? Ayat yang ke-87. Izinkan saya baca. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Saya tayangkanlah kot bagi mudah untuk yang lain tengok. Alright. Macam mana share screen? Okay, yang tu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Allah SWT berfirman, "Wa laqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anil 'azim." Dan sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad 7 ayat yang diulang-ulang bacaannya dan seluruh Al-Quran yang amat besar kemuliaan dan faedahnya. So ini ayat berkaitan dengan apa guys? Ini ayat berkaitan dengan 7 ayat yang berulang-ulang. Banyaklah perbincangan mufassirin, ada yang kata surah Al-Baqarah sehingga Al-A'raf. Tapi kebanyakan mufassirin mereka menyatakan bahawa sab'an minal mathani ini merujuk kepada suratul Fatihah. Sebab apa? Dia mengandungi 7 ayat dan kita baca secara berulang-ulang. Sab'an minal mathani. Mathani kita sentiasa ulang dan ulang dan ulang. Menarik je guys, dalam ayat ni surah Al-Fatihah tu dia dah consider dalam Quran. Betul tak? Surah Al-Fatihah tu dah consider di dalam Al-Quran. So ayat ni boleh je Allah kata walaqad atainaka Al-Quran Al-Azim. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Quran Al-Azim, iaitu Al-Quran yang amat besar kemuliaan dan faedah. Cukup. Boleh je kan? Boleh sangat. Sebab Al-Fatihah tu dah memang dalam Quran. Tapi yang disebutkan dalam ayat ni ialah walaqad atainaka sab'al minal mathani wal Quran Al-Azim. Allah bawakan surah Al-Fatihah keluar daripada Al-Quran dan dia stand alone dalam ayat ni. Untuk apa tu? Apa hikmahnya? Supaya kita perhatikan sab'al minal mathani. Kita perhatikan surah Al-Fatihah ni dengan layanan, dengan keseriusan, dengan perhatian yang special setanding dengan bila kita tengok surah-surah lain. There is something special. There is something unique about suratul Fatihah yang kita kena perhatikan. Itulah perkara yang Allah SWT nak kita perhatikan. So ada 2 sebab lah kenapa kita nak kena tengok suratul Fatihah ni kan. Itu dari sudut fiqh solat ni kita dapat baca, yang kita dapat faham ialah bagaimana surah Al-Fatihah ini wajib kita baca. Dan tentunya ada hikmah kenapa diwajibkan kita baca dalam solat, sehingga kalau seorang tak baca surah Al-Fatihah maka yalah tak sah lah kan solat dia kan. Dan juga dalam surah Al-Hijr ni ayat yang ke-87 Allah SWT sebutkan berkaitan dengan sab'an minal mathani, iaitu ayat yang
7 ayat yang berulang-ulang. Okay, so that is why kita nak kena perhatikan bersungguhlah surah Al-Fatihah. Benda yang kita selalu baca 17 kali sehari, 17 kali guys. So cuba bayangkan orang yang melalui bacaan surah Al-Fatihah dalam solat tapi jiwa ni kuntang, jiwa dia kosong, jiwa dia tak bersama dengan lidah apabila disebutkan, amat rugi. Sedangkan dalam surah Al-Fatihah ni dijadikan surah untuk kita baca berulang-ulang ni, ada message-message intipati yang mewakili the entire Quran. I'll say that again. Surah Al-Fatihah dia mengandungi ataupun dia mewakili poin-poin, panduan-panduan, tema-tema di dalam keseluruhan Al-Quran. That is why kita kena tengok surah Al-Fatihah, which is really important to us all. Okay, dan salah satu je ayat yang kita nak tadabburkan hari ni insya-Allah, iaitu pada ayat yang ke-5. Okay, iaitu ayat yang ke-5. Semua orang masih ada lagi ke? Kita dah syahid dah. Berapa minit 15 minit. Suara ada lagi ke? Alright, thank you atas respon. Akmal lah. Terima kasih Akmal. Thank you pengurusi majlis atas respon yang diberikan. Alright, kita tengok ayat yang ke-5 daripada surah Al-Fatihah. Alright, tengok ayat yang ke-5 daripada surah Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukilah kami jalan yang lurus. Itulah perkara yang kita doakan. Itulah perkara yang kita doakan daripada surah Al-Fatihah. Persoalan yang pertama guys, dalam doa, dalam ayat yang sebelum tu, Allah SWT boleh saja kan biarkan ayat itu menurut apa yang kita nak minta. Menurut apa yang kita nak minta. Tapi apa yang Allah SWT jadikan pada ayat itu ialah Allah dah sediakan teks doanya yang tersendiri. Kan, boleh je kita nak minta, ialah mungkin dalam keadaan yang tertentu kita dalam keadaan yang orang yang tak stabil lah, perlukan satu ujian. Kita dah PKP ni perlukan ujian ataupun rezeki daripada Allah. Boleh je dalam solat ataupun part itu kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah kurniakan aku rezeki. Kan, boleh saja Allah nak bagi kita buat benda tu kan. Tapi perkara itu tidak berlaku. Tapi apa yang berlaku tuan-puan ialah tuan-puan kenapa tuan-puan tiba-tiba? Sebab program tadi tuan-puan istilah. Guys, sorry guys. Ialah Allah SWT dah directkan kepada kita satu doa, which is whatever happens in our life, inilah doa yang sepatutnya yang kita kena risaukan, yang sepatutnya lebih besar daripada segala perkara yang akan berlaku dalam kehidupan, daripada segala perkara yang kita nak minta dalam kehidupan. Itu tunjukilah kami, apa guys? Jalan yang lurus. Itulah doa yang kita bacakan every time. Tak kala kita tengah sedih, tak kala kita dapat rezeki, tak kala kita tengah bahagia, tak kala kita dalam PKP ni tengah pisang, tak kala kita dalam keadaan yang seronok sebab banyak duit masuk waktu PKP ni hasil daripada bisnes-bisnes kita. Dia bukan soal apa yang kita nak. Dia bukan soal apa yang kita nak doakan. Tapi dia soal apa yang Allah nak kita doakan. I'll say that again. Dia bukan soal apa yang kita nak minta. Tapi dia soal apa yang Allah nak kita minta. Supaya Allah SWT directkan kepada kita, sebenarnya ada benda yang terbesar sebenarnya yang kita kena minta. Itu benda yang terbesar yang sepatutnya kita minta ialah apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Persoalan ni guys, apakah itu jalan yang lurus? Please describe jalan yang lurus. Susah kan kita nak gambarkan jalan yang lurus, okay? Macam tu highway ke? Allah nak kita sentiasa duduk atas highway yang lurus. Macam tu ke? Kan? So sebenarnya perkara ini yang kita nak kena fahamkan lah. Apa yang dimasukkan dengan siratal ladzina an'amta alaihim. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Inilah the ultimate doa yang Allah nak kita doa setiap hari. Itu doa apa? Doakan supaya kita sentiasa dalam keadaan yang lurus. So apakah jalan yang lurus tu? Allah sambung dalam ayat yang ke-6 ayat yang ke-7 lah. Kita dah ayat berapa sebenarnya? Aku pun dah lost. Itu ayat ke berapa? Ihdinas siratal mustaqim tu ayat yang ke? Ayat ke-6. Ihdinas siratal mustaqim ayat ke-6. So ayat yang ke-7 kita sambungkan. Allah jelaskan apakah jalan yang lurus tu. Itu siratal ladzina an'amta alaihim. Itu jalan yang Allah berikan nikmat. Itulah description yang Allah bagi berkaitan dengan apa? Jalan yang Allah berikan. Itu jalan yang lurus. Satu description yang Allah bagi tahu pada ayat yang ke-6 tu ialah jalan itu penuh dengan nikmat. Kalau boleh lukiskan kat korang kot, senang.
Bismillah. Okay, harapnya semua masih bersama. So kita doa pada ayat yang ke-6. Itu kita doa supaya ditunjukkan jalan yang lurus. Betul? Soalan nampak whiteboard? Alright. Tapi persoalan dia, apakah itu jalan yang lurus? Kan? We need more description. Kalaulah perkara ini doa yang Allah nak kita perhatikan, yang kita kena mintakan berbanding dengan perkara-perkara lain yang kita nakkan, kita nak kena faham dululah apa yang jalan yang lurus ni kan. So Allah lanjutkan dalam ayat yang ke-7, itu jalan yang lurus ini adalah siratal ladzina an'amta alaihim. Itu jalan orang-orang yang kau beri nikmat. Orang-orang yang kau beri nikmat. Right? Itu description yang Allah bagi. Dan itu je. Kan? Mungkin kita boleh question lagi kan. Okay, aku faham. Allah nak aku doa supaya ditunjukkan jalan yang lurus. Okay, fine. Dan siapa orang-orang, apa benda tu jalan yang lurus tu? Dan Allah bagi sikit je description dia. Iaitu orang yang kau bagi nikmat. Iaitu jalan yang Allah berikan orang-orang bagi nikmat. Kita still boleh bertanya lah kepada diri kita kan. Siapakah yang dimaksudkan dengan orang-orang? Siapa orang-orang tu? Kan? Siapa orang-orang tu sebenarnya? Siapa yang ada pendapat siapa orang-orang ni yang disebutkan oleh Allah dalam perkara yang kita doa setiap hari 17 kali sehari ni? Siapa orang-orang tu? Silakan guys, ada tak? Boleh bagi jawapan dekat chat. Boleh bagi unmute dan sharekan siapakah orang-orang ni. Sahabat. Okay, thank you pengurusi majlis. Selain daripada pengurusi majlis, kita ada dekat 19 orang tolak pengurusi majlis dan saya lah kan. Thank you Akmal Nizam, hamba Allah. Alright, siapa orang-orang tu? Hamba Allah, okay. Selain tu, apa dah pendapat korang? Siapakah yang dimaksudkan dengan orang-orang yang kau beri nikmat ni sebenarnya? Jeng jeng jeng. Korang pernah dengar tak doa kalau imam-imam baca kan? Diorang akan bacakan doa berbunyi Allahumma hdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina pecahlah suara. Siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Siapa pernah dengar doa tu? Allahumma hdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Terima kasih dah baca. Kan? So itu sebenarnya daripada satu ayat Quran. Kan? Pernah dengar sangat-sangat. Thank you Akmal. Betul. Biasa kita dengar kan. Sebenarnya doa itu diambil daripada salah satu ayat Quran. Itu daripada surah Al-Nisa ayat yang ke-69. Saya cuba bagi tahu. Nah kau. Kenapa tak ditunjukkan slide yang ke-87? Sekejap. Tepi ni je. Alright. Itu ayatnya. Wa man yuti'illaha wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allah dalam ayat ni dia bagi tahu siapa yang Allah bagi nikmat tu. Allah sebutkan dalam ini orang yang Allah beri nikmat ialah orang-orang di kalangan siapa? Cuba bawa keluar poin-poin tu. Yang pertama ialah dalam kalangan apa? Yang pertama ialah dalam kalangan para nabi. Minan nabiyyin, kemudian yang kedua adalah siddiqin. Siddiqin. Kita tulislah siddiqin dalam bahasa Arab pun. Orang-orang yang membenarkan. Orang-orang yang membenarkan. Kemudian wasiddiqin, selanjutnya yang ketiga apa guys? Wasyuhada. Syuhada. Dan yang akhir sekali ialah
wassalihin. Betul, 4 ni. Ada tak selain tu? Macam itu juga 4 ni je yang disebutkan dalam ayat yang surah An-Nisa ni. 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 Itu dia. Surah An-Nisa. Tapi kita tak sebut benda tu dalam solat kita kan. Kita tak baca dalam solat kita ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Kita tak baca macam tu kan. Allah dalam surah Al-Fatihah Allah hanya sebutkan apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kan? Perhatikan betul-betul. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tanpa menyebut siapa mereka tu. Cukuplah untuk kita nak kena ingatkan setiap hari 17 kali sehari dalam solat-solat yang kita buat, solat fardu, paling kurang 17 kali sehari tu, itu orang-orang ini merujuk pada siapa? 4 golongan inilah. Para nabi, para siddiqin, para syuhada, wassalihin. Mereka ini semua adalah orang-orang yang Allah bagi nikmat. Maaf yang tulisan diberi nikmat. There you go. Tanpa menyebutkan mereka, siapakah mereka itu kan. Cukup untuk kita ingatkan diri kita setiap hari siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu mereka ini adalah orang-orang yang Allah telah bagi nikmat. The question is guys, nikmat ke mereka ni? Kehidupan mereka nikmat ke? Sebab apa? Bila disebutkan siratal ladzina an'amta ialah yang Allah bagi nikmat. Allah istilahkan mereka, kehidupan mereka dengan satu perkataan, iaitu nikmat. Boleh tak korang kongsikan dekat ruangan chat ataupun lantunkan, suarakan apakah definisi nikmat bagi kalian? Apa definisi nikmat untuk korang? The first thing, orang sebut je nikmat, apa yang terlintas dalam fikiran korang? The first thing, nikmat apa? Tuliskan kat ruangan chat. Right, sihat selain tu. Thank you Ali. Ketenangan hidup, rezeki. Thank you Ashraf, thank you Firdaus. Kesenangan, thank you Akmal. Kan? Macam-macam lah kan definisi nikmat kita kan. Dan kadang-kadang as we grow older, apabila kita semakin tua ataupun kita meningkat usia, definisi nikmat tu barangkali berubah-berubah kan. Contohnya budak-budak SPM, yalah siapa yang baru habis SPM, sebelum ambil SPM, nikmat yang terbesar yang mereka mungkin rasakan saat itu ialah bila dia dapat result SPM tu 9A, 11A. Itulah nikmat yang mereka tunggu-tunggukan. Tapi bila dah habis SPM, adakah nikmat tu still nikmat yang sama dia nak kejarkan lagi? Sama ke tidak guys? Tak kan? Dia akan cari nikmat yang baru kan? Dia akan cari definisi nikmat yang baru. Oh yo, Aikan, nikmat iman, Masya Allah. Kita kan dalam program agama kan? Bolehlah, iman, Islam. So nak katanya, definisi nikmat tu sentiasa akan berubah-ubah. Bila umur meningkat, hari yang berbeza, definisi nikmat tu juga mungkin berbeza. Tapi dalam surah Al-Fatihah ni, kenapa pentingnya kita nak kena faham dan dia menjadi satu peringatan untuk kita sebab dia mengubah, dia memperingatkan kita tentang apakah definisi nikmat yang sebenar. Saya ulang lagi sekali guys, Allah dalam ayat yang ke-6 dan 7 ini sedang ingatkan kita what does it really mean by getting nikmah. What does it really mean to have a nikmah? Nikmat. Apa sebenarnya definisi nikmat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Lalu Allah kata siratal ladzina an'amta. Itu jalan-jalan yang kau beri nikmat, jalan orang-orang yang kau beri nikmat. So guys, kalau kita perhatikan ni kan, para nabi, siddiqin, syuhada, wassalihin. Kita ambil satu contoh lah, para nabi. Salah seorang nabi ialah Nabi Ibrahim AS lah, paling mudah kot. Nabi Ibrahim AS sejak dia kecil kan,
Dia berhadapan dengan ayahnya yang sedang menyembah berhala. Lalu dia rasa benda yang ayahnya buat itu, masyarakat yang dia sedang buat itu tak betul. Lalu dia pun berdakwah pada mereka, dan akhirnya Nabi Ibrahim ditendang keluar daripada rumah dan akhirnya dicampakkan dalam api disebabkan apa yang Nabi Ibrahim sampaikan, dan akhirnya terpaksa merantau dan akhirnya terpaksa tinggalkan anak dan isteri di tengah padang pasir, dan akhirnya diminta untuk menyembelih anak, dan akhirnya diminta mendapat zuriat yang dalam keadaan usia yang lewat, dan akhirnya setakat inilah orang dengar kisah Nabi Ibrahim AS. Tentang mana nikmat dia? Saya ulang lagi sekali soalan saya. Bila korang dengar apa yang saya sebutkan kan, berkaitan dengan kisah Nabi Ibrahim ataupun mana-mana kisah Nabi lah, tang mana nikmat dia? Tang mana nikmat dia? Tang mana nikmat dia, dia berbeza lah pada setiap seorang kita kan. Kalau kita rasa nikmat itu ialah kesenangan, ketenangan, kita selesa, kita rasa macam kita dapat buat apa yang kita nak buat, dapat melancong sini, melancong situ, beli apa yang kita nak, beli ini dan beli itu dekat Shopee, maklum 77 tiba-tiba. Adakah itu definisi nikmat kita? Terima kasih guys, respon nikmat kenabian, kerasulan, istiqamah, nikmat bersama Allah. Wah, Haikal bertanya jawapan ni gempak-gempak lah. Ashraf, nikmat keimanan kepada Allah. Itulah definisi nikmat yang kita sebenarnya nak kena luruskan kepala kita, mindset kita setiap hari kita masuk dalam solat dan kita nak kena perbaiki dalam kehidupan. Nikmat itu ialah bila mana kita dapat hidup seperti mana Nabi Ibrahim AS hidup. Iaitu kehidupan dia penuh dengan ketaatan kepada Allah. Sentiasa menyeru manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sentiasa dalam keadaan tak kala kalau anak diminta untuk disembelih, dia sanggup menyembelih anak dia sendiri. Sebab satu perkara iaitu mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. That is the grand nikmah dalam kehidupan. Cuba kita tengok syuhada. Orang syuhada ni maksudnya orang-orang yang mati di jalan Allah lah kan. Best ke masuk dalam perang? Best ke menaruhkan nyawa korang, nyawa kita untuk jalan Allah lah? Best ke benda tu? Nikmat ke benda tu sebenarnya? Adakah benda tu ada dalam fikiran kita? Maka Nabi SAW kata barang siapa yang mati dalam keadaan tidak pernah terlintas pun niat untuk mati syahid, maka ada perkara buruk lah. Tak ingat apa dia punya azab. Siapa ingat? Boleh kongsikan kat ruang chat. Katanya Allah sendiri minta kita kena ada mindset sebagai seorang syuhada tu Tapi adakah perkara itu ada dalam kehidupan kita? Adakah benda tu sebagai benda yang terbayang sebagai satu benda yang nikmat dalam kehidupan kita yang kita nak kejarkan? Ataupun kita nak hidup dalam keadaan tenang supaya nanti aku usia 25 aku dapat kerja, usia 28 aku dapat kahwin, usia 30 aku dapat beli rumah, usia 35 aku dah ada sekian-sekian dalam tabung, usia ni aku nak ada anak, usia ni aku nak hidup ialah dengan tenang, dah tak payah bergantung pada kerja, fokus pada family. Adakah itu yang difikirkan sentiasa dalam fikiran kita sebagai benda yang kita nak kejar sebagai nikmat? Ataupun sebenarnya kita nak sibuk memikirkan macam mana aku nak pastikan kehidupan aku ni bila-bila masa sahaja kalau aku mati tu aku mati di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan mati disebabkan ikut hawa nafsu kita. Bukan mati disebabkan apatah lagi kekufuran. Bukan disebabkan kaki-kaki ini dia berjalan menuju kepada perkara-perkara yang maksiat. Tapi dia berjalan menuju ke arah ketaatan kepada Allah. Itulah mati sebagai syuhada. Yang terbesar ialah kita mati di jalan Allah dekat medan perang Tapi secara simpelnya dia bermula dengan kita sendiri, jalan-jalan kita. Aktiviti seharian kita. Rutin seharian kita adakah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. So itu dia guys. Allah SWT simpulkan semua perkara ini dengan satu perkara, siratal ladzina an'amta alaihim, iaitu gambar ya Tuhan kami, kita minta pada Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Itu jalan yang kau beri nikmat. Kita diingatkan setiap hari 17 kali sehari, what does it really mean to have nikmat? Nikmat sebenarnya adalah bila kita ikut Rasul.
Cari hidup Rasul itulah cari hidup yang aku nak ikut. Bukan kita rasa tu Nabi, boleh lah. Nabi tu lain, tu peringkat Nabi, tu peringkat orang yang soleh gila-gila tu. Aku ni biasa je. Orang nak tahu tak itu sebenarnya lah alasan yang diberikan kepada orang-orang, diberikan oleh orang-orang Quraisy kepada Nabi. Dia kata apa, tak ada ke malaikat yang nak turun, orang yang lebih layak untuk bagi tahu berkaitan dengan perkara ni. Sentiasa nak melihat pada orang-orang yang lebih tinggi. Dan kita rasa macam tak layak lah untuk nak kejar dia. Buat apa aku nak dengar dia kan. So daripada ayat Quran ni, apa yang kita boleh ambil sebagai peringatan? Bila kita baca dalam solat, kita diperingatkan balik, what is the definition of nikmah in our life? Apa sebenarnya definisi nikmat dalam kehidupan kita? Adakah kita sentiasa melihatkan para sahabat sebagai contoh teladan yang kita nak ikuti? Ataupun ada artis-artis, adanya influencer, streamer, dan sentiasa kita berdamping rapat, sentiasa kita ikuti, follow dia rapat-rapatnya. Aku nak jadi macam dia. Tapi sebenarnya para siddiqin, salah satunya para sahabat lah. Para sahabat tu yang menjadi contoh, kedua yang terbaik untuk diri kita contohi. So itu ni guys, mungkin sedikit sebagai bedtime story untuk kita semua. Aku pun dah jadi macam penat pula ni, tak tahu kenapa. Tapi harapnya adalah manfaat serba sedikit untuk kita lihat dalam perspektif yang berbeza lah. Selepas ini dalam solat, bila datang pada ayat ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan lurus, siratal ladzina an'amta alaihim. Kita membacakan bahawa ya Allah ya Tuhanku, tunjukilah aku jalan lurus, itu orang-orang yang kau beri nikmat. An'amta. Focus on the word an'amta, yang moga dia membetulkan cara kita sendiri melihat apakah itu nikmat dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bissawab. Cukuplah itu setakat ini. Ada apa-apa yang nak tambah? Silakan guys. Ada apa-apa yang nak ditanya? Cuba elakkan. Ya, tak. Boleh je. Tapi kalau tak dapat jawab, kena refer kepada orang yang lebih baik lah, seperti pengacara majlis kita, Saudara Ali. Semua okey ke? Oh, Faris ada juga, insyaAllah. Faris di mana-mana. Alright, thank you. Okay, insyaAllah kalau ada sesiapa ada soalan yang nak tanya, bolehlah tulis dekat chat ataupun cakap terus ke, insyaAllah. By the way, ada satu soalan kat sini. Daripada seorang saudara, dia bertanya, kalaulah Al-Fatihah ni boleh diringkaskan, apakah poin utama dia sebenarnya? Mesej utama yang disampaikan dalam surah Al-Fatihah. Siapa yang bertanya tu? Bagusnya soalan tu. Oh, dia minta rahsiakan nama dia. Oh ya. Yeah. Okay. Good question. Very good question. Sekiranya nak diringkaskan surah Al-Fatihah kepada satu ayat, what would that be? Mufassirin banyaklah bincang tentang benda ni. Ada kata bismillah, ada yang kata ayat yang ke-5, dan saya lebih pada nampak pada ayat yang ke-5 tu jugalah, iaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maksudnya kalaulah seandainya lah setiap ayat yang ada dalam Quran ini ingin disimpulkan dengan hanya satu ayat. Sebab surah Al-Fatihah ini adalah satu surah yang menyimpulkan semua surah dalam Quran. Tapi apakah ayat yang menyimpulkan the entire Quran? It would be iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami sembah, hanya kepada Engkau ya Allah kami meminta. Itulah esensi ataupun asas kepada setiap ayat Quran, iaitu kita menyedar diri kita ini memerlukan pertolongan. Yang kita sedar ini yang kita perlu menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iyyaka na'budu. Itu yang pertama, menyedar aku ni hamba Allah dan aku perlu ikuti apa yang Allah SWT perintahkan aku untuk lakukan dalam kehidupan. Dan yang kedua, wa iyyaka nasta'in. Kita meminta supaya yang akhirnya yang kita minta panduan, yang kita minta ialah guidance. Segala perkara dalam kehidupan kita nak daripada Allah. Dan dekat mana Allah jawab apa doa-doa kita ni, pertolongan kita, semuanya dalam Quran. Sebab tu ulama kata apa?
dalam solat ini, surah Al-Fatihah itu ialah apa yang kita sebut kepada Allah. Apa yang kita sebut kepada Allah. The next thing, bila kita dah habis baca surah Al-Fatihah, kita baca Quran. Surah-surah yang kita bacakan dalam solat selepas surah Al-Fatihah itu adalah jawapan kepada apa yang kita minta, apa yang kita sebut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So guys, sebab itu penting kena ada halaqah-halaqah seperti ini kan, yang sentiasa ingatkan kita berkaitan Quran. Dia sentiasa memberikan kita pencerahan terhadap ayat-ayat Quran yang sebenarnya dia membawa perubahan lah dalam kehidupan. Seperti mana saya 7 tahun yang lepas saya mencari komuniti-komuniti sebegini, dan Alhamdulillah I am where I am right now, Alhamdulillah. Sebab setiap minggu cuba mewajibkan diri untuk ada sesi sebegini yang mengingatkan kita berkaitan Quran, mengingatkan kita kepada nikmat yang sebenar yang kita kena kejar. Sebab kita ni mudah lupa, kita mudah sangat lupa, dan kita mudah saja untuk kita disibukkan dengan perkara lain. Tapi macam mana fikiran kita memerlukan booster, emosi kita perlukan booster, kita punya spiritual perlukan booster. So, saya sangat sarankanlah, tahniahlah kepada siapa yang dapat ikuti kan beberapa siri dalam komuniti hijrah setakat ini. Teruskan konsisten, moga-moga bermanfaat untuk semua. Wallahu a'lam. Oh, letih tu. Korang okey ke? Dah barai ada dekat 4 jam cakap ni. Sorry. Korang okey lagi ya? Alhamdulillah. Lagi ada soalan lain ke? InsyaAllah. Dari siapa-siapa nak bertanya? 8, 9, 10, 3 jam. Ada ya. Faris. Janganlah soalan susah Faris. Kita selalu jumpa. Soalan senang. Ayat last tu. Apa perkataan Al-Maghdub tu dia tak ada, maksudnya Allah tak masukkan nama dia pun dalam Al-Maghdub dengan Ad-Dallin tu. Kan beza, kalau An'amta tu dia ada maksudnya engkau beri nikmat. Kalau yang Al-Maghdub tu tak sebut pula yang engkau melukai. Apa maksud dia tu? Maksud dia diberikan bukan dalam Quran, diberikan dalam hadis. Itu orang Yahudi dan Nasrani. Adapun ada sebab lah, pasti Allah ada sebab Allah tidak menyatakan dalam ayat tu ghairil maghdub ghairil yahudiyyin wan nasaranin. Tak, Allah tak sebut macam tu, tapi Allah kata ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bagi siapa yang memahami apa yang Faris tanya, dia macam soalan tu agak educated sikit. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Al-maghdub dengan ad-dallin tu ada mufassirin, ada hadis yang menyatakan al-maghdub tu merujuk pada Yahudi dan dallin merujuk pada orang Nasrani. Adapun kenapa tidak disebutkan begitu, seperti mana Allah tak sebutkan minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin, ialah supaya kita tak rasa macam kita ni tak ada chance dalam jadi orang-orang yang Yahudi dan Nasrani. Sebut Yahudi, oh aku ni Muslim, so aku tak ada chance lah jadi al-maghdub, aku tak ada chance lah jadi ad-dallin. Tak ada chance untuk jadi Yahudi ataupun jadi orang Nasrani. Tapi Allah sebutkan al-maghdub dengan ad-dallin itu supaya kita jelas dan kita ada peringatan bahawa kita ada chance. Untuk kita ada sifat-sifat seperti orang Yahudi, sifat seperti orang Nasrani. Apa sifat-sifat tu? Orang Yahudi ni dikenali sebagai sifat yang banyak ilmu, banyak benda yang dia ada dari sudut ni. Dan masalul ladzina hummilut taurata thumma lam yahmiluha kama talil himari yahmilu asfar. Banyak ilmu dia, tapi dengan ilmu tu tidak menyebabkan hati dia terjentik. Still jadi seorang yang ego, still menjadi orang-orang yang mengingkari para rasul. Itu adalah Yahudi. Nasrani, mereka ini dikenali sebagai orang yang tak ada ilmu, tapi dia beramal tanpa ilmu, kan? Sehingga kan mereka tak berkahwin lah, mereka ni berpuasa sepanjang tahun lah, benda-benda yang Allah tak minta pun, tapi mereka buat tanpa asas ilmu. So bila kita sebut ihdinas siratal mustaqim, kita minta Allah tunjukkan jalan yang lurus. Jalan yang tersimpang adalah jalan Yahudi dan Nasrani, kan? Itu jalan-jalan yang banyak ilmu tapi tak beramal. Dan lagi satu adalah jalan yang beramal tapi tanpa ilmu. Kita ni adalah umat yang sentiasa balance antara ilmu dan juga amal.
So itulah yang dimaksudkan dengan ayat 7. Begitulah Faris. Okay. Oh. Ada orang lain lagi yang ada soalan? Oh, korang masih ada. Sama pun boleh juga. Amirul Hafiz, Ashraf Ratim, Firdaus Afiq, Hafiz Iskandar, insyaAllah. Nama pun. Saya takut tengok gambar-gambar semua. Macam orang yang lebih layak je nak menceritakan benda-benda yang dikongsikan. Ustaz Zaid. Oh my god. Dr. Zul. Ana personally ada soalan, Cik. Kenapa nama dia Al-Fatihah? Kenapa nama dia Al-Fatihah? Tak ada soalan, saya tak layak. Kenapa dinamakan Suratul Fatihah? Dalam tafsir banyak sebenarnya nama-nama yang diberikan sebenarnya untuk surah ini. Antaranya ialah Al-Kitab, antaranya ialah Ummul Quran dan pelbagai lagi. Kenapa dinamakan Al-Fatihah? Ada dua sebab, anda tak ingat sebab yang kedua ni. Sebab yang pertama ialah basically dia adalah pembuka kepada Al-Quran tu sendirilah. So dinamakan dengan Suratul Fatihah. Seperti mana kita nak membaca buku, pembuka dia ialah kita nak mengenali rumah tu, bacalah sinopsis tu kan. Yalah. Dan Suratul Fatihah ini ibaratnya pintu awal untuk kita nak kenal apa inti dalam rumah tu. So dinamakan dengan Suratul Fatihah sebagai pembuka untuk kita nak mengenali apa inti-inti setelah Suratul Fatihah tu. Ada lagi satu sebab yang menarik juga, tapi anda lupa apa reason dia. Nanti anda get back to that. Nanti anda share dalam grup Telegram kita, Community Hijrah. Grup pun. Alright. Baiklah, terima kasih. Ada lagi soalan lain insyaAllah? Last question please. Minggu depan ada lagi kan sesi sebegini. Saya kira ini sebagai satu soalan. Jawapan saya serahkan kepada Ali. Saya tak tahu. InsyaAllah saudara Aiman ada insyaAllah minggu depan. Nantikan hari yang sama insyaAllah, hari Ahad malam. Ada soalan lain lagi? Come on guys, ada. Rasanya semua lelaki kat sini, tak ada kot aurat-aurat antara kita semua kan. InsyaAllah. Suara semua insyaAllah tak akan naikkan nafsu syahwat saya lah, insyaAllah. So tak ada masalah kalau nak antunkan suara, okay? Faris, apa lagi Faris? Dah Dah Faris. Okay, tak ada rekod Barakallahu fikum, terima kasih semua sanggup bersama sehingga jam 11. Berapa ni? 10.48. Moga bermanfaat untuk semua. Minta maaf kalau ada salah silap. Okay, serahkan kepada Ali dan juga anaknya di tepi. Okay, Alhamdulillah, jazakallah khair kathiran di atas membentangkan surah Al-Fatihah. InsyaAllah semoga kita dapat pencerahannya lebih. Apa-apa yang baik itu kita cuba ambil manfaat sebanyaknya, dan sekiranya terdapat sebarang salah silap, mohon maaf dari pihak kami. InsyaAllah kita ketemu lagi pada masa hadapan, jam yang sama, waktu yang sama. Nantikan minggu depan dengan topik yang lebih menarik. InsyaAllah kami akan cuba bawakan dengan satapan rohani yang insyaAllah dapat mengisi jiwa kita. Sebenarnya PKP ni kalau tak saya sambung lagi ni, PKP ni wallahualam. Mungkin orang lain dapat berita dah pun kan, tapi tak apa, insyaAllah setakat ini saja malam ni. Maka kita tangguh dulu majlis hari ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. جزاكم الله خير كثيرا. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.